Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar kan semua? Boleh Dengar. Ustaz. Okey. Baik, tunggu. Okey. Uh, Terima kasih kepada Dr. Sadi, pengurusi majlis dan juga rakan-rakan yang lain. Terima kasih juga kepada Setma kerana memberi peluang kepada sport center untuk join di seminar tengah hari ini. So apa yang saya nak sampaikan ni pada hari ini adalah nak share je lah apa yang kami dah pernah buat dan pernah laksanakan untuk program sustainability ni. Gotong royong tu selalu dah buat. Now macam Dr. Jayu berkata tadi, kita kena injak sedikit kepada proses kelestarian ataupun sustainability ni. So untuk pembukaan ini saya buat penerangan sikit berkaitan dengan background pusat sukan. Untuk pusat sukan ni kita ada 30 orang staff keseluruhannya, diketuai oleh seorang pengarah dan juga 5 pegawai dan yang lain-lain itu anggota sokongan. So kita ada beberapa zon juga dekat dekat pusat sukan ni, kita bahagikan kepada beberapa zon, antaranya adalah kompleks sukan, zon padang permainan, go-kart, tasik dan juga kolam renang. So ini adalah antara zon lah yang setakat ini. Mungkin nanti ada pecah kecil dia yang akan berlaku lagi di kemudian, kita akan tengoklah apabila keadaan-keadaan tertentu memerlukan. So setakat ini kita bahagikan kepada 5 zon dahulu. So ini adalah isi kandungan presentation pada hari ini, bermula dengan peranan pusat sukan dalam agenda kelestarian kampus, and then program-program yang telah dilaksanakan, apakah cabaran-cabaran yang kami akan cabaran yang dialami ataupun di facing oleh bahagian pengurusan, dan konsep utama dalam pengurusan kelestarian kemudahan pusat sukan ini, and then what next. Okay, next slide please. Okay. Ini adalah 4 yang kita tengok agenda SDG yang kita tengok lah ataupun kita ambil maklum, walaupun yang tadi bila dimaklumkan bahawa ada kita ada macam good health and well-being tu untuk difokuskan di peringkat universiti mungkin tak ada, tapi untuk kita letakkanlah sebab salah satu agenda ataupun peranan pusat sukan adalah memastikan bahawa komuniti Universiti Utara Malaysia ini berada dalam keadaan sihat dan juga sejahtera lah. So, yang kedua adalah berkaitan dengan quality education, memastikan pendidikan juga berkualiti, inklusif dan seksama serta mempromosikan peluang pembelajaran sepanjang hayat. So apabila pelajar ataupun staf itu sihat dan cergas, maka produktiviti untuk proses pembelajaran itu juga akan bertambah baik. Yang kedua, clean water and sanitization. So clean water and sanitization ni adalah berkaitan yang sebab kita ada kolam renang, so kami mesti memastikan bahawa air kolam renang tersebut sentiasa atau diletakkan klorin dan sebagainya untuk memastikan bahawa kebersihan pengguna-pengguna yang menggunakan kolam renang itu adalah terjamin. Yang keempat adalah berkaitan dengan climate action lah, mengambil tindakan segera untuk menghadapi perubahan iklim, dan kesannya ni termasuk jugalah negara kita yang mengalami 2 musim ni, musim panas yang sangat panas dan juga musim hujan yang apabila dia kebaik banjir dan sebagainya lah. Okay, next. Okey, ini adalah program-program yang Pusat Sukan pernah laksanakan sebelum ini dan baru-baru ni lah. Yang pertama sekali adalah program Close to Nature secara live. Ini kita jemput Puan Azhana binti Cik Ghazali, pegawai daripada SW Corp Kedah, untuk bersama-sama dengan kita untuk memberikan ceramah dan juga memberikan pendekatan tentang bagaimana SW Corp boleh bekerjasama dengan pihak universiti, dengan pusat sukan dan sebagainya lah. Adalah beberapa cadangan dan sebagainya untuk kita drive through daripada program Close to Nature ni. Yang kedua, penyediaan sistem QR3S. QR3S ni kita buat sistem dia, sebenarnya sistem ni gunakan Google Form saja. Sebelum adanya QR3S ni, pusat sukan ada, kita akan print buku, macam buku untuk checklist lah, untuk tiap-tiap staff sebelum dia check out setiap hari. Yang siapa yang bertugas yang terakhir itu, dia akan check lampu, kipas, aircon dan sebagainya, dia akan tik 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 tik. So tetapi perkara tu kadang-kadang dia akan jadi macam kita waste of paper.
menggunakan paper yang banyak sebab kena print every month kita buat satu booklet. So we come up with the idea untuk menggunakan Google Form. So kita buat satu Google Form and then daripada Google Form tu kita dapat banyak maklum balas dan sebagainya, dan kita juga boleh dapatkan di real time para petugas tersebut perkara sebut dia kena apa tu kena snap gambar apa tu QR code tu, and then dia pergi dekat location and then just tick 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 tick. So perkara ni juga kita telah bentangkan dalam KIK, pertanian KIK yang lepas lah. Selain daripada tu, program Lestari Pusat Sukan ini biasa ada satu lawatan ni gotong royong kita akan buat dan sebagainya. Okay, next slide. Okay, pembersihan kolam. Ini yang saya maklumkan. Jadi kita buat pembersihan kolam ini setiap hari ya. Actually, setiap pagi bersama mula-mula datang tu kita akan pastikan bahawa kolam kita tu akan berada dalam keadaan yang bersih. Slide sebelumnya Pak Roni. Okay. Thank you. Pembersihan kolam ni kita akan lakukan setiap hari untuk memastikan keadaan pH air itu berada dalam keadaan yang suitable lah, yang sesuai untuk pengguna dan sebagainya. Kalau tidak nanti mungkin gatal dan sebagainya lah. So, kita kena tengok kan kadang-kadang bila you all datang, ada staff-staff ataupun pelajar-pelajar yang datang, kita kena tutup. Ya, betul. Kadang-kadang kita tutup bukan disebabkan oleh keadaan air tu sendiri yang tak mengizinkan untuk kita buka. Kadang-kadang kalau hujan dan sebagainya, so ada apa tu, dia punya percampuran chemical itu yang menyebabkan jadi tak elok dan sebagainya. So kita tak allow lah para pelajar ataupun staff untuk gunakan. And then selain daripada tu, untuk pengetahuan juga, kolam kita ni dipantau juga secara berkala oleh pihak PKD Kubang Pasu. Mereka akan mai, mereka akan buat semakan dan cek dan sebagainya, and then dia akan bagi kita satu borang untuk menyatakan okey, kita punya kolam itu selamat untuk digunakan dan pH air adalah baiklah. So selain daripada tu, ini adalah yang terbaru, bangunan yang terbaru. Sebelum ni di bahagian belakang kompleks sukan itu adalah open space. Dia ada gelanggang sepak takraw, gelanggang bola tampar dan gelanggang bola keranjang. Yang tinggal yang tidak berbumbung sekarang ni hanya gelanggang bola keranjang. Yang lain telah pun dibumbung dan telah pun berbumbung, dan kita namakan arena yang telah dirasmikan oleh Tuanku Raja Muda pada tahun lepas lah, 2020 tahun 2020. So pembinaan bangunan ni juga ada mempunyai sistem pengudaraan semula jadi. Dia tak pakai dia dah tak pakai apa tu ventilation yang fan punya ventilation tu, tapi dia pakai natural punya ventilation. Ada juga kipas angin, kita tetap juga buat letak kipas angin, dan juga ada pencahayaan semula jadi, ada natural light juga yang masuk daripada luar. So kalau keadaan itu terang dan sebagainya, so kita buat penjimatan tenaga lah, tak perlu gunakan lampu dan sebagainya. Untuk waktu siang lah, waktu malam tetap kena pakai jugalah. So ini adalah antara sokongan yang kita bagi untuk memastikan bahawa penjimatan tenaga itu berlaku di pusat sukan. Okay, next adalah berkaitan dengan program penyelenggaraan. As we know, 1991 adalah tahun yang di mana Universiti Utara Malaysia berpindah lah daripada Tanah Merah, dan berpindah ke apa tu kompleks sekarang ni di Sintok ni. So 1991 itulah titik tolak pusat sukan itu bermula dengan bahagian ataupun unit sukan sebelum ini, and then ada bangunan. So setelah 30 tahun dah pastinya bangunan itu dalam keadaan usang. Jadi untuk refurbish ataupun kita buat penyelenggaraan, kalau nak buat kita nak apa tu bagi dekat kontraktor, mungkin menggunakan modal yang besar. Jadi apa yang tuan-tuan tengok ni, kalau pernah pergi ke sana untuk lorong nak ke surau lelaki dan perempuan ataupun ke sauna tu, adalah apa tu corak-corak yang cat yang di sebelah kiri itu yang telah dicat oleh staf pusat sukan sendiri. So daripada situ kita hanya membelanjakan sekitar ratusan ringgit sahaja untuk beli cat, dan juga apa tu apa untuk apa tu cat kawasan tersebut. Apa yang kita tengok kat sini, sebenarnya staf kita ni banyak yang kreatif, banyak yang ada kemahiran, cuma kadang-kadang tu dia macam senyap ya, dia tak mau explore more. So that's why bila ada benda-benda yang macam ni kita nampak lah, selain daripada SDG punya apa tu kita apa tu, membantu ke arah SDG, dan kita juga melihat bahawa ada potensi-potensi lain yang ada pada staff-staff kita lah. Okay, next slide. Okey, ini adalah cabaran-cabaran dalam pengurusan fasiliti. Of course, reka bentuk yang ada sekarang ni memang, kalau kompleks tu memang dah lama lah. Kan, kalau kita buat comparison our apa tu,
our complex dengan international punya universiti, Labra ke ataupun Michigan State dan sebagainya, mungkin kita agak ke belakang. Even kalau kita compare dengan certain apa itu US University atau macam Taylor ke Monash ke yang ada di KL. So pun kita mungkin sport center kita agak ketinggalan sedikit lah, ataupun dia punya reka bentuk tu tak macam aerodynamic sangat, tak macam ada ciri-ciri apa tu artistik punya apa tu sentuhan lah. So, but fine. Apabila sebab kelestarian ini apa yang ada kita boleh innovate benda yang lebih baik. So that's the idea. Cuma itu adalah dia punya cabaran yang berlaku lah apabila kita buat comparison. And then daripada segi pengoperasian ni of course daripada segi tenaga kerja dan sebagainya lah. Because kita besar dan kita kena banyak menggunakan tenaga kerja. Dan daripada segi penyelenggaraan, seperti yang saya nyatakan tadi, kita dah 30 tahun dalam bangunan tersebut. So ada banyak penyelenggaraan yang perlu dibuat, ada banyak ras, ada banyak kawasan-kawasan yang dah jatuh, ada yang dah berlubang dan sebagainya. So all these things kita kena tackle lah. Even macam salah satu ikon yang besar kalau orang kata kat UUM ni yang ada adalah litar go-kart. Ya, litar go-kart itu adalah litar go-kart yang satu-satunya dalam universiti di dunia kot yang ada litar go-kart dalam universiti sendiri. Kan, yang memang untuk go-kart dia bukan untuk test race dan sebagainya ataupun test car. Tapi kita punya keadaan surface tu perlu dibuat yang baru. Dan apabila kita nak buat surface yang baru, it's going to use $1 million lah, RM1 million lah. Untuk 2.4 macam tu kot untuk kita buat resurface baru. Dan mungkin untuk keadaan sekarang ada perkara-perkara lain yang lebih memerlukan berbanding perkara tersebut. Bukan tak boleh pakai, cuma untuk certain event mungkin kita tak boleh gunakan lah. Okay, next. Okay, ini adalah konsep utama dalam pengurusan kelestarian kemudahan sukan. Of course, kita tengok tentang penjimatan tenaga. Ini paling tinggi lah. Kan, sebab kita ada stadium. Stadium kita pun apabila kita buka untuk satu-satu kejohanan, kita pun mungkin tak buka until 100% kita punya spotlight tu. Kita hanya buka 70% tapi enough untuk cover tournament dan sebagainya. Tidak ada masalah. And then macam saya bagi tadi, sistem pengoperasian bangunan juga kita sedikit-sedikit kita dah ke arah yang lebih baik. Kita ada natural ventilation, natural light dan sebagainya. And then material, bahan yang kita gunakan juga. Bahan ni macam contoh lah kalau kita tengok kalau kita di sekolah dahulu kita punya line padang kita pakai cat warna hitam tu kan. Di sekolah-sekolah kita pakai cat warna hitam. Tapi now bila dah masuk ke universiti takkan kita nak pakai cat. No, that's not about cat atau cat hitam, minyak hitam itu ataupun cat berwarna putih. It's about kalau guna cat tersebut boleh sustain dalam masa 1 bulan. Tetapi apabila 1 bulan rumput di bawah tu akan mati. So that's why kita tidak menggunakan cat tersebut kita menggunakan minyak hitam tersebut. That's why kita ubah kepada mengikut karakteristik yang lain. Kita menggunakan cat kapok warna putih tu adalah cat kapok kalau kena ayak dia hilang lah. Tak ada apa-apa pun dia tak ada memberi kesan yang negatif. And then bahan buangan, waste. Cuma dekat UUM ini setelah 1 tahun 1 tahun setengah ni tidak adalah KFA tak mai. Banyak-banyak tournament tak berlaku. So waste ni tak nampak. Tetapi sekiranya contoh dia kalau ada satu masuk macam pre-season untuk bola sepak katanya. Biasanya KFA akan datang untuk buat dia punya friendly match dengan few teams dekat kita punya stadium. Apa yang berlaku adalah bukan masa game tu, selepas game tu. Kesian makcik-makcik PSB dan sebagainya tu. Apa yang dia beli di luar dia bawa masuk dia tinggalkan. Kalau kuaci tu penuh lah di tepi-tepi track dan sebagainya tu. That is a waste. Bahan-bahan buangan, plastik, dia punya macam-macam lah akan berlaku. So that is apa yang di peringkat worldwide pun kalau ada research yang saya tengok ada. Walaupun dia buat collection untuk contohnya macam Olympic dia buat collection $1 billion tapi dia juga membelanjakan $1 billion untuk perkara-perkara berkaitan dengan waste ni lah, berkaitan dengan sampah dan sebagainya. So dia ada satu term tapi saya tak ingat siapa yang quotekan benda tu. Dia kata pembinaan stadium ini adalah a green monster. Dia bagi tahu dia green monster. So kalau pembinaan dia lebih besar dia akan pergi ke arah air pollution sebab orang akan parking kereta dan sebagainya. So that all banyaklah dia punya kesan-kesan daripada pembinaan bangunan-bangunan berlibatkan sukan ataupun penganjuran sukan yang besar-besar ni. Okay, next.
Okey, ini adalah hala tuju what next daripada pusat sukan. Mungkin kita akan ada tubuhkan green corner. Mungkin masa ni kita akan libatkan juga para pelajar atlet di universiti untuk bersama-sama dengan kita untuk menubuhkan green corner, go green corner ini. And then sama juga kita akan ada vlogging on the bike. Vlogging on the bike ni sebelum ni mungkin dah ada, tetapi kita kena jadi sebagai satu orang kata apa kita punya rutin kepada kita untuk membina jati diri para pelajar bahawa keperluan untuk sustainability ini is not about dalam universiti saja. Apabila dia di luar nanti pun dia perlu juga meneruskan sustainability ini, sebab sustainability ini tak hanya di universiti tetapi along our life. And then teruskan juga dengan sustainability workshop dengan seminar ini mungkin kita nak tengok daripada segi pusat sukan di seluruh Malaysia ni. Kita ada 20 UA, 20-21 UA ni. Kita tengok macam mana universiti-universiti lain juga. Macam mana mereka tengok hala tuju kelestarian ini di peringkat universiti mereka. So ada yang lebih lama daripada kita. Apa tu nak tengok RU punya perspektif macam mana untuk ke arah kelestarian ini. And then of course kita nak tengok ada measurement untuk dynamic management model untuk sustainability lah. Ini mungkin akan ada satu pertandingan among our sport center dekat UA ni. And then mungkin kita akan buat garis panduan bagaimana kita nak sustain daripada sports punya perspektif ataupun sports punya parts. So next. There's a last slide ni pas ni. This is sumber-sumber rujukan yang ada apabila kita nak melangkah ke arah sustainability ini, ada daripada buku sports management pun ada, dan yang terbaru yang ini pun saya baru baca dan baru dapat saja, berkaitan dengan enhancing the contribution of sports to the sustainability development goal. Ini ada Commonwealth yang buat. So negara-negara Commonwealth dia akan balik kepada yang SDG yang 17 itu, iaitu untuk collaboration dengan negara-negara yang lain. So saya rasa itu saja daripada pusat sukan pada hari ini. InsyaAllah ada masa nanti kita akan share lagi di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.